rumah tak pakai kasut, tak pakai kasut, maknanya apa? Aku kau orang Islam yang baik. Kata itu kan. Kemudian bila masuk rumah pula, apa lagi? Bayu-bayu. Makan dengan dulu. Apa lagi? Bayu-bayu dalam rumah. Lugar pun. Itulah. Garpu ataupun chopstick. Ada orang mulai pantang kan chopstick tu kan. Apa salahnya chopstick tu? Hukum tak ada apa-apa. Mudahnya memang rasa mungkin marah ke, geram ke, geli ke apa. Salah. Alat untuk makan. Alat je. Kita kata tak boleh. Kita nak pakai tangan. So macam-macam lagi contoh yang lain. Akhirnya kita imposkan dia benda-benda yang bersifat kemelajuan ataupun budaya kita lebih ke Islam. Itu pun salah satu daripada perenggangan yang berlaku. Memang macam mana kita sampaikan Ustaz. Pasal apa? Apabila dia dah boleh terima, dia masuk Islam tempat Singapura kalau. Satu daripada cara dia untuk dia mengislamkan diri dia ikut budaya Melayu. Itu pasal konsep dia tempat Singapura rata-rata Melayu banyak Islam. Jadi dia kalau bila dia dah masuk Islam, dia lebih senang dia memasukkan budaya Melayu sikit dalam cara kehidupan dia supaya dia boleh Islam dengan lebih tepat. Betul? Tapi masalahnya kita ni kadang kita tidak menjelaskan. Jadi masalah dia pada penjelasan. Tapi dia absorb tu tak salah kan? Yalah. Kalau masalahnya ada orang dia cuma memberitahu satu sudut yang baik-baiklah betul. Tapi dia tak tahu yang benda ni bukan mestinya dari Islam. Itulah. Jadi kadang benda-benda gini Allah Allah lah. Saya lihat ramai antara kita juga lah yang emphasis on something yang berkenaan dengan budaya lebih daripada Islamic values itu sendiri. Yang saya risau, dia dah ajak orang masuk Islam, dia sendiri tak Islam. Itu yang jadi masalah besar. Yang sebenarnya masalah besar Pak itu, dia dah masukkan orang Islam tapi dia orang satu family sendiri tak Islam tu, tak Islami. Dan lagi buruk lagi, yang Islam ni pula jadi tak Islamik langsung. Pasal nak ajak masalah dia masuk Islam. Aku benda ni banyak. Ada salah seorang teman saya, dia berkahwin dengan Mas Adil lah. Berkahwin dengan Singaporean, perempuan Singapura. Dan dia ni businessman, kaya lah. So dia ni memang harap berkahwin dengan Muslimah ni, dia dapat belajar Islam. Sekarang ni terbalik pula. Sekarang ni dia sendiri belajar sendiri Islam. Sepertinya isteri dia yang over lah. Dia tinggal so bagi dia tak percaya kepada tak percaya kepada berkahwin silang budaya ni boleh membantu seorang faham Islam. Dia kata I myself struggle to learn Islam, dia kata. So Mina semua kalau nak kahwin dengan mak saya harap sampai ke Islam yang betul lah. Minat Muslimah. Betul. Masalah nama dia tak masalah. Masalah masuk nama Islam. Boleh makan. Okey, kita lihat muka surat perbezaan antara muka surat 241, perbezaan antara syariah samawiyah dan syariah wada'iyah. Yang pertama, undang-undang wada'i adalah ciptaan manusia dan tidak sepatutnya kita bandingkan dengan syariah yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, perbezaan antara keduanya adalah amat ketara dan tidak mampu difikir had sempadannya oleh orang yang berakal. Oleh yang maknanya Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kita solat pada waktu subuh. Tak payah kita nak pertikaikan kenapa kita kena bayar waktu subuh 1 jam je dia punya ruangan rasa. Kenapa saya tak boleh bangun pukul 8 sampai selepas subuh? Okey. Saya tidur lambat tidur pagi, saya nak bangun pukul 8. Saya nak 6 jam tidur. Saya ada masalah saya bangun pukul 8. Tak boleh tanya situ. Tak mungkin itulah. Itu adalah syariah. Kenapa kita kena bila nak buat korban, binatang ternakan dia boleh. Kenapa ayam tak boleh? Itik tak boleh, anak tak boleh. Apa tu? Biawak, burung tak boleh. Kenapa korban itu je? Kambing, lembu, kerbau, ladang. Tak apalah, saya tanya lah. Kan? Kenapa? Saya tanyalah, kenapa
Dia sebenarnya bila saya cakap tak boleh tanya ni, bukan tak boleh tanya langsung, bukan tak boleh dapat jawapan. Budak. Cuma dia tak boleh menjadi hukum lepas tu. Faham tak maksud saya? Sekarang kan orang dah dapat dah, saintis dah dapat keputusan apa apabila solat. Kenapa orang Islam buat sebagai solat? Kenapa solat itu rukuknya, sujudnya dan sebagainya dah dikaji secara saintifik dan dikaji secara akademik. Dan dapat hasil lah. Okey. Bila kita solat sekarang ni, kita tak boleh jadikan kajian itu sebagai benda yang utama, perkara utama kita semayang. Ini fadilat dia, aku buat dia solat. Kenapa aku buat solat? Sebab ni fadilat dia. Kita kena buat solat kerana Allah perintahkan kita begitu. Nanti puasa Ramadan juga. Puasa Ramadan pun sama. Puasa tu banyak fadilat dia. Puasa sebab nak diet, puasa sebab nak sihat. Itu secondary. Yes, boleh. Tapi yang utama ialah mentaati perintah Allah. Itulah. Okey. Jadi kalau kita nak dapatkan jawapan-jawapan yang tersirat, silakan buat kajian. Tak ada masalah. Okey, bukan kita kata langsung tak boleh. Jadi tapi tak menjadi perundangan saja. Okey. Yang kedua yang menciptakan undang-undang wad'i adalah manusia. Mereka tak terlepas daripada dorongan hawa nafsu dan juga boleh ada perubahan lain, perubahan pada zaman dan waktu boleh berubah cara-cara undang-undang yang mereka buat. Okey, yang ketiga surat 242, undang-undang wad'i merupakan sistem yang mempunyai kaedah yang terhad pada tingkat awalnya. Dia tidak bersandarkan teori ilmiah melainkan setelah kurun ke-19. Sedangkan tasyri' samawi dilahirkan saling lengkap melengkapi, menunaikan segala keperluan kehidupan, mantap dan dari sumber yang bersih. Okey, kemudian yang keempat, kaedah undang-undang wad'i adalah untuk sementara, digunakan untuk hiburan tertentu dalam masa tempoh tertentu sahaja. Contohnya seperti apa? Contohnya apa? Undang-undang yang telah berubah. Hukum tinggal, tinggal. Lagi lepas minggu. Okeylah, itu bagi agama. Yang umum, yang umum. Undang-undang umum, undang-undang sivil yang umum. Apa yang tidak berubah-ubah? Fine. Rokok tu. Rokok. Rokok. Tempat merokok lah. Tempat dia, kawasan ni. Macam itulah. Betul kan? Sama. CPF lah, CPF. CPF dan sebagainya. Tinggi. Pemilikan 100. 200. Saya insight dari suatu musibah. Singapura tak ada, Singapura boleh. Memang tak boleh lah. Tapi lah, seumumnya kan, yang sikit hari India pun dah luluskan kan. Jadi itu umum kan. Yalah, hakim mahkamah dah putuskan. Begitulah berubah-ubah. Tapi dalam undangan Islam, syariat, kalau dinamakan sebagai syariat tasyri' Islami ini, dia takkan boleh berubah langsung. Takkan boleh berubah. Benda yang dasar lah. Maksudnya untuk dasar tu seperti solat, puasa dan sebagainya itu tak boleh berubah. Yang kelima, undang-undang wad'i hanya terbatas pada muamalah sivil, hubungan sosial dan urusan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah. Ini pada hal dunia lah. Okay? Dan tidak melihat kepada perkara yang boleh membawa manusia itu kepada kebaikan duniawi dan ukhrawi. Bukan semua lah, tidak. Tapi ada kebanyakannya begitu. Lebih kepada keuntungan, lebih kepada istilahnya apa? Perkara yang mementingkan diri sendiri. Okey, yang keenam, undang-undang wad'i menepikan persoalan akhlak. Sarahan hanya terbatas perkara yang membawa kemudaratan secara langsung kepada individu, mengganggu keamanan dan sistem umum. Macam apa tu? Ekonomi dunia ni, sisi ekonomi ni, medal kan? Medal. Made of. Tidak made, dia off kan dekat orang. Tidak made, dia off kan sistem ekonomi dunia lah. Itu seorang yang medal kan. So kegilaan itu, kegilaan harta, ambil orang biasa,
kasih orang lain. Okay. And then apa sistem